Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa lah amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita keadaan ilahi kerana pada hari ini dalam sudut tazkirah PPIPS kita akan membicarakan tajuk konsep pengorbanan menurut pandangan Islam. Pengorbanan dari perspektif Islam punya penghuraian yang luas. Ia merupakan sifat yang mulia yang melambangkan ketulinan, kemulusan dan kesepaduan serta kekuatan dalam memperkasakan pengalaman serta penghayatan Islam untuk menghadapi keredaan ilahi. Pengorbanan itu akan dapat dilakukan bila mana seseorang itu mempunyai jalin gabung kekuatan dalaman di antara fizikal, emosional, spiritual juga dengan mental. Artinya gabungan pemikiran, gabungan fizikal, gabungan agama dan gabungan emosi yang kuat, barulah seorang itu mampu melakukan ataupun menterjemahkan pengorbanan yang luar biasa. Seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajmain. Seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Sayyidina Uthman ibnu Affan yang mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga golongan muhajirin dan ansar. Golongan muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka sanggup meninggalkan keluarga tercinta, tanah air yang menjadi darah, daging, kehidupan mereka. Segala kecintaan dan harta yang mereka telah bina, mereka sanggup tinggalkan dan berhijrah ke Madinatul Munawwarah semata-mata kerana agama. Tanpa ada kesepaduan, kekuatan dan penghayatan yang tinggi, jalin gabung daripada keempat-empat perkara tadi, seorang itu tidak akan mampu melakukan pengorbanan yang begitu tulen, yang begitu luhur, yang begitu tulus dan mulus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita lihat golongan Ansar pula, mereka sanggup melakukan pengorbanan yang luar biasa. Mereka sanggup menginfakkan harta mereka, membahagikan pendapatan mereka, kebun mereka, tempat tinggal mereka dengan golongan muhajirin. Dan begitu juga sehingga Allah rakamkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudara seagama mereka walaupun mereka sendiri dihimpit kesusahan, kegetiran. Inilah lambang cinta yang tidak dapat difahami oleh pemikiran manusia biasa dengan mata kasar manusia. Ianya dapat difahami melalui mata hati yang ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan merupakan satu sikap yang mulia, satu perkara yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mampu melakukan pengorbanan ini adalah orang yang kuat. Kuat nuraninya, kuat jasmaninya, kuat naluri-naluri kebaikannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kekuatan di sini mempunyai pengertian yang luas, iaitu kekuatan ibadah, kekuatan ikhlas, kekuatan ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita melakukan ibadah kepada Allah dengan keyakinan kita melihat Allah. Kalau kita tidak lihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Kemudian kekuatan akhlak. Tanpa ada kekuatan akhlak yang baik, seorang itu tidak mampu melakukan kebaikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata kerana Allah.
kemudian kekuatan knowledge, kekuatan ilmu. Dengan ada ilmu, maka jiwa seorang itu disuluhi oleh kebenaran. Kerana ilmu itu cahaya yang akan memancarkan kebaikan, yang akan membuka mata nurani, sehingga insan itu terdorong untuk melakukan kebaikan. Kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan, semangat dan pengorbanan ini hanya dapat dilakukan dengan kekuatan-kekuatan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Justru muslimin dan muslimat, kita tahu pengorbanan ini akan mengubah watak kehidupan seseorang. Akan mengubah cara berfikir seseorang. Kerana tanpa adanya pengorbanan, maka insan itu tidak akan mencapai apa-apa dalam hidupnya. Bila kita inginkan sesuatu, maka kita perlu lakukan pengorbanan. Justru pengorbanan dalam Islam ini menyentuh beberapa perkara yang penting, kerana pengorbanan yang dikehendaki itu mestilah pengorbanan yang mendekatkan diri kepada ketakwaan, yang mendekatkan diri kepada keimanan, yang mendekatkan diri kepada petunjuk, yang mendekatkan diri kepada kehidupan yang dipayungi dengan keredaan ilahi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu tercatat semuanya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun innaka jahidun. Wahai sekalian manusia, kamu sebenarnya sedang bertungkus lumus melakukan pengorbanan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk apa yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan tuntutan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di situ terletaknya kemuliaan insan. Sebab tu hari ini pengorbanan perasaan yang hendak kita lakukan, pengorbanan pemikiran yang hendak kita tumpahkan, pengorbanan fizikal yang ingin kita gembelingkan, dan pengorbanan agama yang kita ingin jadikan sebagai asasnya, perlulah difahami ianya mesti mengikut landasan agama. Kerana dengan pengorbanan tadi, ianya akan mengangkat darjat dan kemuliaan insan. Seorang yang ingin mengorbankan wang ringgit, mereka tidak akan mampu untuk menginfakkan, mengeluarkan sedekah dalam jumlah yang banyak sekiranya dia tidak ada keimanan yang mantap. Dia tidak ada knowledge yang tinggi. Justru Allah nyatakan dalam suratul Hajj, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa di kalangan kamu. Jadi kita faham di sini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa konsep pengorbanan menurut Islam sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bahawa pengorbanan itu untuk memperkasakan ketakwaan, untuk rasa bahawa diri kita begitu dekat dengan Allah. Apa yang kita lakukan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kerana dengan itu kehidupan kita akan memberi cahaya kepada orang lain sebagai jalan ke destinasi yang terakhir, iaitu mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat ini pertemuan kita dalam bicara tazkirah pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.